Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nawaitul i'tikaf sunnatullahi taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam majlis mengasihi Allah Subhanahu wa taala pada pagi, pada subuh ini, dan kita berada pada hampir-hampir mengakhiri bulan Zulhijjah, akhir tahun. Selepas daripada ini kita akan masuk awal tahun dalam Islam, iaitu dipanggil bulan Muharram. Jadi bila akhir tahun ini, antara yang digalakkan adalah kita membaca doa akhir tahun, awal tahun, walaupun tidak warid, tidak datang daripada hadis Nabi perkara tersebut. Tapi bila sebut tentang doa, adalah doa satu perkara yang baik yang digalakkan di dalam Islam. Kita lihat pada pagi ini mengenai dengan perbahasan kita atau perbincangan kita mengenai dengan mengambil upah terhadap ibadat badaniyah. Ibadat badan ni seperti solat, puasa, haji. Adakah dibenarkan untuk kita mengambil upah daripada perbuatan tersebut? Perkara pertama sebelum kita masuk mengenai dengan ibadat badaniyah, saya nak cerita sikit mengenai dengan ibadat yang tak ada khilaf, tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ulama tidak berbeza pendapat mengenai dengan mengambil upah. Mengambil upah sekiranya seseorang itu menguruskan zakat ataupun membahagi-bahagikan zakat. Dalam isu ini kita ada dua gambaran. Gambaran yang pertama, memberi harta atau memberi upah kepada orang yang menguruskan. Mana tanggungjawab dia, tugasan dia adalah kumpulkan zakat, bahagi-bahagikan zakat. Itu adalah kerja dia. Inilah yang Quran sebut. Yang Quran sebut kepada kita, al-amilina 'alaiha, mereka berhak untuk menerima portion zakat tu. Dalam surah At-Taubah ayat ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Innamas sadaqatu lil fuqara, hanya saja sedekah ni untuk fakir miskin. Sedekah ni mana zakat. Dan juga al-amilina 'alaiha, dan juga kepada orang yang amil, kepada amil zakat. Amil zakat ini, inilah perbincangan kita, iaitu orang yang menguruskan harta zakat. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia rahimahullahu taala, al-amilin 'alaiha bermaksud setiap yang menguruskan fardu kifayah, seperti yang mengambil mengumpulkan harta zakat, yang menulis zakat, yang membahagi-bahagikan zakat, yang pergi ke sesuatu tempat untuk mengambil zakat daripada seseorang. Semua ini adalah termasuk dalam orang yang menguruskan zakat dan berhak untuk mereka mendapat ujrah ataupun mendapat reward, mendapat upah di atas pekerjaan dia. Perkara yang kedua, iaitu istijar sahibul mal man yaqumu lahu bitafriqi zakatihi. Orang tuan punya harta, saya nak bayar zakat, saya upah seseorang untuk uruskan harta zakat saya, bahagi-bahagikan kepada orang yang berhak kepada asnaf. Ini dipanggil sebagai wakalah bi ujrah. Wakalah bi ujrah ni makna wakil dengan upah. Sebab bila sebut tentang wakil, dia tak ada upah, selalu wakil. Memang tak berhak untuk mendapat upah. Bila nak upah, maka dipanggil sebagai, term dia adalah wakalah ujrah, wakalah bi ujrah. Apa maksud wakalah bi ujrah? Adalah
wakil tapi berserta dengan upah. Sebenarnya dalam isu ini ada beberapa syarat lah. Isu ni banyak kita gunakan. Sebenarnya dalam kita, contoh saya nak bermusafir ke negeri Kelantan atau ke negeri Terengganu, tuan-tuan tahu saya nak pergi ke sana, tempah keropok lekor 1 kilo. Jadi berapa harga dia? Itulah harga yang perlu saya ambil. Duit yang perlu saya ambil daripada orang yang tempah kepada saya itu sahaja, sebab dia wakilkan kepada saya untuk beli. Kalau saya nak ambil upah, kena sebut harga keropok lekor ni sebenarnya RM50, tapi sebabkan perjalanan jauh, kemudian kedai itu pun jauh juga daripada kampung saya, jadi upahnya dalam RM20. Bagi orang yang tempah dari tahu berapa portion yang kita nak, berapa ringgit yang kita nak, itu dibenarkan. Itulah dipanggil al-wakalah bil ujrah. Dalam ibadat korban yang telah terdahulu, yang sebelum ni kita laksanakan, sebenarnya di dalam itu ada wakalah, dipanggil wakilkan pihak surau atau pihak masjid untuk melaksanakan ibadat korban bagi pihak saya. Wakalah ini tak berhak mengambil upah. Bila mana seseorang itu mewakilkan pihak surau atau masjid untuk melaksanakan korban bagi pihak saya, jadi berapa harga lembu itu sahaja yang perlu diambil. Kalau harga lembu RM5,000, maka RM5,000 lah kena daripada 7 peserta tersebut. Sebab itu dalam term ataupun dalam form ibadat korban kita akan sebut apa? Kos pengurusan. Kos pengurusan itu boleh dikatakan al-wakalah bi ujrah. Kita nak serahkan kepada masjid, tapi masjid nak buat semuanya, nak buat pengurusan itu adalah dengan upah. Jadi masjid mention di situ, sebut berapa upah yang dia nak ambil. Selalunya pihak surau masjid mereka tak sebut upah. Bukan tak sebut upah, tak sebut jumlah upah. Saya mewakilkan, saya nama sekian-sekian mewakilkan kepada surau Darul Huda untuk melaksanakan ibadat korban bagi pihak saya satu bahagian, kerana Allah Ta'ala dengan harga sekian-sekian, dengan termasuk kos pengurusan. Termasuk kos pengurusan tu berapa itu majhul, kita tak tahu berapa. Sebab itu kena mention dalam pembelian lembu ni, kita kena tahu juga, mention juga dalam pembelian, kena sebut berapa harga yang anggaran berat dan juga harga. Sebab sebahagian orang dia punya cita-cita dia tinggi, pengharapan dia tinggi, dia ingatkan lembu korban ni harga 800 ni besar, tengok-tengok yang biasa je, kecil je. Sebenarnya termasuk kos pengurusan, berapa kos pengurusan dia tak tahu. Jadi sebab itu dia kena sebut, iaitu aku pihak masjid akan melaksanakan ibadat korban lembu lebih kurang berapa kilo, kemudian di akhir itu sebut kos pengurusan kami akan mengambil RM150 ataupun RM100, maka orang tahu, oh maknanya harga aku ni lembu RM800, tapi kos pengurusan RM100 atau kos pengurusan RM200, maknanya nilai satu lembu tu satu bahagian hanya RM700 je, yang RM600, kerana RM200 lagi ambil di pihak pengurusan. Jadi itu kena jelas, sebab setiap masjid surau kos pengurusannya berbeza-beza. Ada sebahagian tu dia tak nak ambil, ataupun dia ambil sikit sangat, mungkin dalam RM20 ke RM30 je, sebab dia kata duit surau terlampau banyak, masjid terlampau banyak, kita gunakan duit surau masjid. Jadi berbeza surau, berbeza masjid, berbezalah keadaan ataupun tempat, situasi di tempat tersebut. Jadi perlu kita sebutkan, mentionkan dengan jelas supaya tidak menjadi kekeliruan kepada orang ataupun peserta. Sebahagian peserta dia tak ambil tahu pun benda ni, yang penting satu bahagian jalan untuk dia. Tapi dari segi hukum hakamnya, sebab itu ibadat korban ini terlaksana, ibadat korban bukan dengan semata-mata dengan usaha kita, dengan kita banyak duit, tidak. Dia memerlukan daripada pelbagai sudut, daripada pelbagai pihak kita perlukan. Contohnya daripada orang yang menumbangkan lembu, orang yang menyembelih lembu, daripada pihak pengurusan. Daripada pihak pengurusan, siapa dia nak upah untuk penyembelih, untuk yang potong dan juga bungkuskan daging korban. Kemudian daripada pihak peserta korban itu, dia kena tahu apa yang patut, yang wajib, apa yang sunat, apa yang haram. Kemudian daripada siapa? Daripada binatang korban itu sendiri.
Bagaimana kita nak pilih haiwan ni? Memang kita serahkan bulat-bulat kepada orang yang penjual itu, mereka lebih tahu berapa umur dia semua. Tapi kita perlu tahu juga umur haiwan, tengok kepada gigi dia. Kambing, lembu, tengok kepada gigi dia, bilangan gigi. Gigi lembu, kambing dia dekat bawah je, dia tak ada gigi atas sebab dia makan rumput, semua gigi bawah. Jadi daripada bilangan gigi tu kita boleh dapat tahu umur dia. Kita tak tahu umur dia duduk dengan tuan dia berapa lama, tengok gigi dia. Bila kita tengok gigi, maka kita akan tahu umur dia berapa. Terutamanya kambing. Bila kambing ni terlampau usia yang terlampau tua, kita tak tahu, dia muka bukan macam kita. Kita boleh tahu ini muda lagi, ni dalam 30, ini dah tua dalam 60 70. Tapi kambing kita tak tahu. Jadi dengan tahu, bila kita tengok gigi dia, kalau gigi dia longgar, panjang, longgar, itu maknanya dagingnya kurang elok. Sebab tu dia harga murah sikit. Tapi kalau orang yang tak tahu, orang yang jual kambing, dia jual harga sama je. Jadi perlu knowledge ataupun ilmu dalam bab itu. Dia melibatkan banyak perkara lah. Jadi dalam bab zakat ini, dalam pengurusan, siapa nak menguruskan harta kalau tak ada upah? Sebab itu di pejabat zakat boleh dikatakan stafnya diambil daripada harta zakat. Kemudian pengurusannya diambil daripada harta zakat. Zakat tu untuk orang miskin memang, tapi dalam Quran menyebut al-amilina 'alaiha amil. Amil tu bukan sekadar ambil zakat fitrah tu je yang duduk atas meja yang kata yang baca doa untuk tuan-tuan baca zakat fitrah, bukan itu saja. Amil ni maksud yang saya bagi tadi, orang yang mengumpulkan, orang yang menulis, orang yang semua yang menguruskan daripada awal sampai ke akhir, itu semua dipanggil amil zakat. Mereka adalah mengambil daripada portion zakat gaji mereka ataupun sewa bangunan mereka mengambil daripada zakat untuk menguruskan semua ini. Seperti itu juga tak ada khilaf di kalangan ulama mengenai mengambil upah kepada yang menyembelih korban dan juga membahagi-bahagikan daging korban. Contohnya masjid ataupun surau, mereka ini menguruskan korban, takkan mereka nak ambil free, mereka kena ambil upah lah. Sebab bila ada 50 orang ataupun 60 orang, setiap sesebuah masjid ada 50-60 orang peserta, bukan peserta, petugas. Jadi mereka ini kerja berat. Walaupun nampak macam ringan, tapi yang biasa kerja office, bila mana turun padang dalam masalah korban ni, dia rasa berat. Bila berat ni perlu kepada upah, hukumnya harus. Tak ada khilaf di kalangan ulama. Ulama membenarkan. Yang tak ada khilaf, upah dibenarkan kepada orang yang menguruskan korban. Tak kiralah dia yang uruskan borang ke, dia yang uruskan dia yang uruskan penyembelihan, dia uruskan pembahagian, tak kiralah apa pun, bila terlibat dalam korban, dia ada hak untuk mendapat upah. Tak ada perbezaan di kalangan ulama, dan tidak ada perbezaan di kalangan ulama juga mereka tidak boleh mengambil upah daripada binatang korban tersebut. Tak kira daging korban, tanduk binatang haiwan ataupun kaki, kepala dan sebagainya, tak dibenarkan mengambil upah daripada binatang korban tersebut. Sebab ada dalam hadis Nabi daripada Sayyidina Ali, dia kata apa, aku tidak memberikan kepada jazar, petugas atau penyembelih korban ini upah daripada daging korban, daripada binatang korban. Nahnu nu'tihi min indina, kami beri upah daripada diri kami sendiri, iaitu beri duit. Kemudian kita lihat dalam masalah korban ini, kita pecahkan kepada beberapa perkara. Masalah korban, masalah upah dalam bab ibadat ini. Yang pertamanya iaitu mengenai dengan mengambil upah di atas solat untuk orang lain. Dalam isu ini ulama tidak berbeza pendapat, sepakat iaitu tidak sah menyewa seseorang, iaitu kita upah seseorang untuk solat bagi pihak orang lain. Sama ada orang yang diwakilkan untuk dia solat itu orang hidup ataupun orang mati. Tak kira semayang fardu ataupun semayang sunat, melainkan satu semayang aja yang dibenarkan untuk kita mengambil upah. Tapi dia bukan mengambil upah khusus untuk semayang tu, tapi dia package dengan ibadat yang lain, iaitu semayang sunat tawaf. Semayang sunat tawaf ini kita tak upah orang untuk semayang sunat tawaf, tapi dia package
sekali dengan badal, kita panggil badal haji lah. Jadi dia buat daripada awal sampai akhir, termasuk di dalam tu solat sunat tawaf. Jadi itulah salah satu-satunya solat sunat yang tidak ada khilaf di kalangan ulama, dibenarkan untuk seseorang solat bagi pihak orang lain. Dalam isu ini seperti saya kalau nak semayangkan untuk orang lain, tak kiralah untuk ayah saya yang masih hidup ataupun yang meninggal dunia, ataupun untuk orang lain, kawan saya yang masih hidup ataupun meninggal dunia, tak kiralah kawan saya, ayah saya tinggal semayang fardu ke semayang sunat, maka sebulat suara di kalangan ulama tak benarkan untuk saya semayang bagi pihak mereka ini. Dalam mazhab Hanafi, dalam kitab Bada'i'us Sana'i' ataupun dalam kitab Ibnu Abidin, karangan Ibnu Abidin, dia kata apa? Ijma' sebelah suara di kalangan ulama, annahu la yusalli ahadun an ahadin idza kana hayyan. Tak boleh semayang seseorang kepada seseorang yang lain bila mana orang tersebut masih hidup. Orang tu hidup je lah semayang, buat apa dia nak wakilkan orang lain. Wa kadza idza kana mayyitan indana, seperti itu juga kalau orang tu mati, kita nak semayang bagi pihak dia, itu pun tak boleh. Fala yajuzul istijar ala dhalika aidan min tariqi awla. Kalau orang yang hidup pun kita tak boleh semayang bagi pihak dia, orang yang mati lebih-lebih lagi tak boleh kita semayang untuk dia. Sebab orang yang hidup ni dia disuruh semayang tapi tak nak semayang, itu pun kita tak boleh buat bagi pihak dia. Tambah orang yang mati memang tak ada taklif, tak ada tanggungjawab apa-apa dah sebab dia mati, lebih-lebih lagi tak dibenarkan untuk kita semayang bagi pihak dia. Ibnu Hazam antara ulama kuat dalam mazhab Daud Al-Zahiri. Daud Al-Zahiri ni antara dalam pengajian usul fiqh lah, antara yang menolak qiyas. Dia tak terima langsung qiyas. Siapa berpegang dengan pendapat Ibnu Hazam ini, antara yang kita panggil jumud lah, dia sempit. Sepatutnya hukum ni dia luas, ikut kepada maqasid, kepada qiyas, kepada ini, kepada macam-macam lah illah dan sebagainya. Tapi bila sebut kata Ibnu Hazam, dia sempit konteks dia. Dia setakat Quran, hadis. Kemudian berpegang pula kepada literal. Ijma' pun dia pegang, tapi kepada ijma' sahabat saja. Ijma' yang lain mereka tak nak terima. Jadi agak sempit. Untuk kalau kita nak letakkan satu hukum tu susah. Ibnu Hazam pendapat dia kata boleh untuk niyabah, mewakilkan orang lain. Kita nak wakilkan orang lain solat, tapi solat tersebut solat sunat lah, bagi pihak orang yang hidup. Orang yang hidup, saya tak nak sembahyang sunat, saya bagi duit kepada orang sembahyang sunat bagi pihak saya. Pendapat Ibnu Hazam kata boleh. Tetapi dia kata bukan sekadar solat saja boleh, bahkan puasa juga boleh, haji juga boleh, dan dia gunakan untuk semua ibadat-ibadat dibenarkan. Sebenarnya dalam tak sedar perkara ini digunakan qiyas. Asalnya solat boleh, puasa boleh, haji boleh. Haji memang ada nas, ada hadis, boleh. Puasa pun sama. Dan diletakkan semua ibadat boleh. Bila letakkan semua ibadat boleh, macam itulah qiyas. Ibnu Hazam telah berkata, jaiz lil mar'i an ya'khudhal ujrah ala fi'li dhalika an ghairihi. Boleh ambil upah untuk melaksanakan ibadat bagi pihak orang lain. Seumpama haji sunat, sembahyang sunat, ataupun azan ni kan sunat. Kemudian yasuma anhu tatawwu, ataupun puasa sunat, boleh ambil upah. Apa hujah dia, dalil dia? Dia kata solat sunat ni bagi pihak orang lain bukan wajib. Tidak, solat sunat ni pendapat Ibnu Hazam lah. Dia kata semayang sunat ni, semayang sunat, puasa sunat, haji sunat dan semua ibadat-ibadat sunat, dia kata benda tu bukan wajib. Tak wajib pun kepada orang yang buat bagi pihak dia dan juga orang yang dibuat untuknya. Tidak wajib pun. Bila tak wajib, jadi maknanya sunat. Bila sunat ni tak ada pun kita panggil dia orang yang taat bila dia buat. Tak, sebab dia sunat. Dan kita tak panggil bila dia tak buat, kita kata dia adalah orang yang maksiat kepada Allah. Tidak, sebab benda tu adalah benda yang tak wajib. Jadi pendapat Ibnu Hazam kata, orang yang melaksanakan ibadat sunat bagi pihak seseorang, harus untuk saya ambil upah, sebab saya usaha untuk buat bagi pihak dia.
Itu pendapat dia lah dari segi logiknya, dari segi logik. Tapi sebenarnya kalau kita lihat perkara-perkara ini diperlukan kepada dalil. Kita lihat apa jawapan ulama kepada pendapat Ibnu Hazm. Ibnu Hazm antara kitab yang masyhur, berjilid-jilid kitab dia, kitab Al-Muhalla di Ibn Hizam Al-Andalusi, kerana dia orang apa? Orang Andalusia. Kitab dia tebal. Ulama jawab, sebenarnya ibadat ni bukan boleh ikut logik, bukan boleh ikut qiyas tak boleh. Ibadat ni adalah tauqifiyah, iaitu apa yang hadis Quran datang itu yang kita buat. Dan tidak sah untuk ibadat ini yang kita buat melainkan ada dalil daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Rasul. Bila ada dalil baru boleh buat. Contohnya nak buat sembahyang bagi pihak orang lain, kena ada dalil. Kalau ada dalil baru boleh. Jadi di sini justru itu tidak dibenarkan solat bagi untuk orang yang hidup sahihah mutlaqan, dan juga orang yang hidup tu pula sihat. Itu memang tidak ada khilaf di kalangan ulama. Kama zahaba Ibnu Abdul Hakim wa Ibnu Hazm Al-Zahiri, seperti mana pendapat Ibnu Hazm berbeza yang menyatakan harus untuk ambil upah sembahyang, terutamanya sembahyang kepada jenazah. Dia dah tak mati, tak boleh sembahyang, ada tinggal beberapa sembahyang, kita sembahyang bagi pihak dia. Jadi Ibnu Hazm menyatakan boleh. Ulama majoriti yang tidak membenarkan perkara ini. Ibnu Hazm jawab, dia kata wajib kita bayar upah. Kalau kita wajib kita bayar upah pada seseorang kalau seseorang itu sembahyang bagi pihak orang lain, terutama kepada waris kita. Sebab apa? Terutama kepada mayat lah, kepada waris kita. Sekiranya mayat dia tak sempat nak qada, tak sempat nak tunaikan ibadat dia, mereka mengambil dalil daripada ayat Quran juga, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain, selepas daripada wasiat yang ditunaikan wasiat tadi, dan juga selepas daripada hutang, maka keluarkan harta untuk bagi upah kepada orang yang melaksanakan ibadat ataupun melaksanakan solat bagi pihak si mati tadi. Ini dalil yang bagi saya melencong lah. Sebab ayat ini min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain menunjukkan iaitu wasiat. Kalau ada wasiat, sempurnakan wasiat dulu. Ada hutang, sempurnakan hutang dulu. Last sekali barulah pembagian harta pusaka. Ibnu Hazm mengambil dalil ni, wajhud dalalah. Dia mengambil dalil ni, dia kata apa? Qada hutang bagi pihak mayat, bagi pihak si mati ini adalah wajib ke atas waris. Dan juga harta dan juga hutang-hutang mayat itu wajib kepada wali untuk menunaikannya. Jadi diutamakan melunaskan hutang Allah ke atas hutang hamba. Jadi Ibnu Hazm ni bijak juga. Dia kata apa? Berdasarkan ayat ini, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain, iaitu ditunaikan wasiat, ditunaikan hutang, kemudian barulah pembagian harta pusaka kepada waris. Itu jelas. Dia gunakan ayat ini, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain, hutang. Kena dahulukan hutang dan juga wasiat. Hutang ini diletakkan hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah dalam hadis yang lain, fadainullah ahaqqu, hutang kepada Allah adalah lebih layak untuk dilunaskan, ditunaikan berbanding hutang dengan makhluk. Jadi di sini kita lihat orang tinggal sembahyang, dia ada hutang dengan Allah. Bila ada hutang dengan Allah, kita kena langsaikan hutang si mati tadi. Jadi kita bayar kepada seseorang sembahyang bagi pihak si mati. Itu dalil dia lah. Ulama majoritinya jawab, dia kata sebenarnya tidak ada dalil ke atas ayat ini mengikut mazhab Ibnu Hazm, kerana yang dimaksudkan dengan hutang dalam ayat ini adalah hutang harta. Si mati tadi ada hutang harta, bukan hutang sembahyang, hutang harta. Itu kena faham. Ibnu Hazm dia katakan hutang di sini umum, hutang sembahyang pun termasuk. Sebenarnya tidak. Majoriti di kalangan ulama mereka menyatakan ayat ini didahulukan wasiat dan juga hutang sebelum pembahagian harta pusaka. Didahulukan hutang tu hutang harta. Kalau dia ada hutang harta dengan manusia, sempurnakan dulu, jangan sibuk membahagikan harta pusaka. Okey, sekarang kita lihat kita lihat itu untuk sembahyang bagi pihak orang lain.
Sekarang kita lihat ambil upah untuk puasa pula. Puasa. Sembahyang jelas kesimpulan dia daripada perbahasan kita yang panjang tadi, kesimpulan dia ulama tak benarkan untuk mengambil upah daripada solat. Tak kira sembahyang fardu, sembahyang sunat, tidak kira orang tersebut hidup ataupun mati, tak dibenarkan untuk mengambil upah di atas solat. Yang kita buat kadang-kadang sebahagian masyarakat Melayu kita buat sembahyang hadiah. Sembahyang hadiah ni kena ada dua. Sebenarnya sembahyang hadiah ni dia bukan termasuk dalam ni tau. Sembahyang hadiah dia adalah sembahyang disedekahkan pahala sembahyang tadi kepada si mati. Itu juga menjadi perbezaan di kalangan ulama. Sembahyang hadiah, si mati dah sembahyang, waris keluarkan duit. Ni bukan duit daripada harta pusaka lah. Ada duit daripada anak dia sendiri. Anak dia banyak duit, dia bagi kepada orang sembahyang hadiah untuk ayah dia. Sembahyang ni dibenarkan ataupun tidak? Mengikut ulama-ulama Hanafi dibenarkan, boleh. Mazhab Syafi'i tak dibenarkan, kerana tak boleh sedekahkan pahala sembahyang untuk orang lain, tak boleh. Dalam mazhab Hanafi boleh. Okey, kita lihat puasa pula. Bila sebut tentang puasa ni, mengambil upah puasa, mengambil upah seseorang itu berpuasa untuk orang yang hidup, boleh ataupun tidak? Jawapannya tidak sah sebulat suara di kalangan ulama, melainkan pendapat Ibnu Hazm tadi, sebab dia kata semua boleh ibadat-ibadat. Ulama lain semua kata tak dibenarkan, tidak dibenarkan mengambil upah. Saya ambil upah daripada orang lain untuk puasa, sebab orang lain tu ayah dia mati, dia bagi saya duit puasa. Orang lain tu masih hidup, bukan mati, masih hidup, dia bagi kepada saya duit, saya puasa untuk dia. Itu tidak dibenarkan, sebab dia masih hidup. Istilahnya seseorang yang masih hidup tidak ada tidak layak bagi seseorang mengambil upah untuk puasa bagi pihak orang lain. Dia satu jalan keluar yang syariat letakkan, iaitu bayar fidyah. Itu je. Kalau dia tak ada harapan untuk sembuh, sakit dia ni boleh bawa sakit berkekalan sampai mati, memang tak ada harapan sembuh, bayar fidyah. Dia tak perlu nak upah-upah orang, memang tak sah. Kemudian yang ulama berbeza pendapat adalah mengambil upah kepada bagi pihak orang yang dah mati. Saya puasa untuk orang yang telah meninggal dunia, boleh ataupun tidak? Orang dah mati dah, saya puasa bagi pihak dia. Itu ulama berbeza pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat ini dipegang oleh majoriti di kalangan ulama. Masuk majoriti ni ulama Hanafi, ulama Maliki, ulama Hanbali selain Syafi'i. Mereka menyatakan apa? Tidak boleh, tidak sah puasa untuk si mati. Tak boleh. Orang dah mati kita puasa bagi pihak dia, tak sah. Majoriti di kalangan mazhab menyatakan tak sah. Dalam kitab, dalam mazhab Hanafi ada satu kitab karangan Imam Al-Kasani. Al-Kasani dalam kitab Bada'i'us Sana'i', dia kata berdasarkan pendapat yang kata tak boleh ini, pendapat mazhab ini, iaitu yakhrujul istihjar ala salah wa sham wal hajj annahu la yasih li'annaha min furudil a'yad. Kerana dia kata sembahyang, puasa, haji, semua ni tak sah buat bagi pihak orang lain, kerana ini adalah fardu ain. Fardu ain, bila fardu ain orang lain tak boleh buat, dia yang kena buat. Macam sembahyang Jumaat lah, fardu ain. Sembahyang Zuhur, Subuh, fardu ain. Tuan-tuan tak nak buat, suruh orang lain buat, memang tak boleh lah. Itu pendapat mereka lah. Ulama-ulama Syafi'i, ulama Syafi'i mereka menyatakan hukumnya sah berpuasa bagi pihak si mati. Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Jamrunil Muhtaj, kitab dalam mazhab Syafi'i lah, dia kata apa? La tasihhu ijaratuhu li'ibadatin kas-salah. Tidak sah sewa orang, upah orang lain buat ibadat bagi dia, bagi pihak dia. Tak boleh. Tidak sah ijarah ataupun sewaan tersebut, upah orang untuk buat ibadat. Ibadat di sini yang maksudkan ibadat yang wajib niat, sembahyang, puasa, wajib niat, seperti sembahyang, puasa. Melainkan istijar liqurbatin, melainkan sewaan ataupun suruh orang buat untuk ibadat haji dan ataupun umrah, itu boleh. Haji dan juga umrah boleh.
tapi dengan syarat untuk orang yang telah mati, haji dan juga umrah. Ataupun kalau tak mati lagi pun, dia memang tak ada kelulusan, tak ada approval daripada doktor ke, daripada siapa ke, memang dia, doktor kata dia tak boleh pergi sebab dia sakit. Kalau dia pergi, dia akan menyusahkan orang. Jadi untuk orang seperti ini dibenarkan upah orang lain untuk pergi haji, boleh. Dan juga dibenarkan juga untuk beri upah kepada pembahagi zakat. Dan juga puasa untuk orang mati, boleh mazhab Syafi'i. Orang dah mati, waris dia keluarkan duit, bagi kepada saya, puasa untuk ayah dia telah meninggal dunia, boleh. Dan juga untuk penyembelihan korban, semua itu adalah dibenarkan. Hukumnya adalah harus dalam mazhab Syafi'i. Dhabit dalam masalah ini, poin yang penting dalam masalah ini, iaitu setiap sesuatu ibadat ma tadkhuluhu niyabah minal ibadah yajuzul isti'jar alaih. Setiap ibadat yang dikategorikan boleh wakil, maka boleh ambil upah. Boleh wakil, boleh ambil upah. Semayang, puasa, tak boleh ambil upah. Tidak boleh wakil. Bila tak boleh wakil, orang lain tak boleh ambil upah. Kalau dia boleh wakil, boleh ambil upah. Macam ibadat haji, ibadat puasa untuk orang mati, boleh wakil, maka bolehlah ambil upah. Itu antara nuqtah ataupun poin yang penting lah. Kemudian waqad sabaqa anna ar-rajih, kemudian pendapat yang rajih dalam masalah ini, mengikut sebahagian di kalangan ulama, mereka kata sihhatun niyabah fi sam al-wajib 'anil mayyit. Sah an-niyabah, wakil ke orang lain puasa wajib bagi pihak si mati. Bila mana sah puasa, sah suruh orang lain puasa bagi pihak si mati, bila sah maka upah pun jadi sah. Di mana upah jadi sah tu makna boleh bagi upah. Mengenai dengan upah i'tikaf yang dinazarkan, seseorang tu dia bernazar, aku nak i'tikaf, tiba-tiba dia mati, boleh tak i'tikaf bagi pihak dia? Faqad qala bijawazih Ibnu Hazm kata boleh, bahkan dia kata wajib. Tapi ini pendapat Ibnu Hazm yang terpencil lah. Ibnu Hazm ni memang terpencil pendapat dia. Sampai ada satu surau tu nak di kawasan kita, kawasan Keramat, nak diletakkan surau baru tau, nak diletakkan, nama dia adalah surau Nuruz Zahir. Surau tersebut nama Nuruz Zahir. Tiba-tiba pejabat agama Jawi dengar, oi, dia kata bila sebut dia nak bubuh nama dia Nur, surau tu surau Nur Al-Zahiri. Nur Al-Zahiri surau tu. Bila pejabat agama dengar nama apa, dia dengar nama Al-Zahiri, terus dia kata tak boleh, kena ubah nama lain. Sebab apa? Sebab dekat dengan ulama yang namanya Daud Al-Zahiri. Daud Al-Zahiri ini pendapatnya pelik-pelik sikit. Jadi antara ulama ataupun ulama yang kuat berpegang dengan pendapat dia adalah Ibnu Hazm yang saya sebutkan tadi. Sebab itu dia sebenarnya tidak jadi isu pun kalau letak nama tu pun, sebab dia takut dia jadi puak lain. Sebenarnya tidak jadi isu pun, mungkin bagi pandangan dia lah. Jadi pandangan dia tu telah mewakilkan bagi pejabat agama Jawi. Jadi sebenarnya tidak ada isu pun nama apa pun, selagi mana tak namanya pelik, bertentangan dengan nama yang nama maksud yang asal. Jadi bila sebut Al-Zahiri tak jadi masalah. Al-Zahiri itu memanglah seolah-olah Al-Zahiri itu adalah orang-orang zahir. Mana orang-orang zahir ini, mana orang-orang Daud Al-Zahiri. Seolah-olahnya begitu lah. Tapi sebenarnya tidak jadi masalah. Okey, kita lihat sikit lagi lah. Jadi terpaksalah surau tadi diubah menjadi surau namanya surau Az-Zahir. Sebab apa? Tak nak nampak sangat pengikut Daud Az-Zahiri itu. Okey. Kita lihat perbahasan yang ketiga, mungkin ini perbahasan yang terakhir. Dah agak panjang, kita bincang sekadar mana yang mampu, iaitu sewa. Kita upah orang untuk baca Quran bagi pihak si mati.
tidak termasuk dalam perbahasan kita ni sewa untuk mengajar Quran lah. Sama ada mengajar membaca Quran ke, membetulkan tajwid ke, tarannum ke, atau belajar qiraat ke, ataupun belajar teori praktikal baca hukum tajwid ke, itu tak termasuk. Ataupun mengajar hukum hakam dalam Quran, iaitu tafsir Quran, terjemahan Quran harfiah ataupun apa pun, ataupun i'rab ke apa ke, itu tak termasuk, sebab mengajar bab lain. Sekarang kita baca qiraah, tilawah, baca Quran. Itu yang pertama. Yang keduanya, tak termasuk perbahasan ini juga adalah mengenai sewaan, iaitu sewa ataupun membayar upah semata-mata baca. Semata-mata baca, tidak niatkan pahala bacaan kepada orang lain. Dia semata-mata baca, orang bagi duit. Semata-mata baca Quran bagi duit. Bukannya baca Quran hari ni saya nak hari ni 30 juzuk, ni grup ni baca 10 juzuk, grup ni 10 juzuk, grup ni 10 juzuk. Jadi saya akan bagi duit lah semua sekali. Itu sedekahkan pahala bacaan kepada orang ni. Kita kata grup pertama, kedua, ketiga 10 juzuk, 10 juzuk, 10 juzuk. Sedekahkan pahala bacaan ni kepada orang yang telah meninggal dunia, nama sekian sekian sekian. Kemudian saya akan bagi duit lah. Grup pertama kita bagi RM100, grup kedua 100, grup ketiga RM100, contoh. Itu juga tak termasuk dalam perbahasan ni. Kita nak bincangkan perbahasan ini mengenai hukum mengambil upah di atas bacaan Quran. Bacaan Quran dan bacaan Quran yang pertama, dan juga hadiahkan pahala kepada si mati. Itu yang kedua. Banyak di kalangan ulama fiqh mereka memisahkan antara hukum ambil upah semata-mata baca Quran, dan juga semata-mata mengajar Quran. Daripada ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang terkemudian di kalangan ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, mereka kata hukumnya sah untuk mengambil upah mengajar Quran, terutamanya pada zaman sekarang lah. Sebenarnya ulama Hanafi amat keras. Mereka tak benar akan ambil upah di atas apa-apa pengajian Quran. Tapi ulama terkemudian membenarkan di zuhuri tawani fil umuri diniyah, kerana manusia kebanyakan manusia ni telah zahir mereka tak nak ambil berat sangat tentang Quran. Sebab Quran ni bila sebut tentang free, orang tak nak datang. Tapi bila bayar, orang akan datang. Orang dia kata aku dah keluar duit dah, dia kena kena ada komitmen untuk datang, sebab dia dah bayar duit. Contohnya sebulan pengajian ni RM100, paling tidak pun datanglah sekali dua, sebab dia dah bayar duit. Kerana itu ulama Hanafi mereka membenarkan untuk mengambil upah. Fafi al-imtina' tadyi' hifzil Quran wa alaihi al-fatwa wa man'u al-istijar ala mujarrad tilawah al-Quran al-Karim. Ulama Hanafi mereka melarang keras mengambil upah di atas semata-mata bacaan. Semata-mata bacaan ni macam mana? Kita buat majlis, tak kira lah majlis apa pun, majlis untuk sambutan Maulidur Rasul. Sebelum start ceramah, kita jemput seorang qari, semata-mata baca je, baca Quran je. Dia baca, bawa tarannum, ras lah, nahwan, sobah ke apa, dia bawa. Kemudian lepas habis baca dalam 15 minit, dia dapat duit RM200-300, kadang-kadang sampai RM1,000 untuk baca Quran je. Boleh ataupun tidak? Ulama Hanafi melarang keras perkara ni, sebab dia bukan mengajar untuk faham ke orang Quran, dia semata-mata untuk baca je, semata-mata baca. Okey, gambaran masalah kita lihat apa yang tersebar pada zaman kita ini, iaitu qiraatul Quran bi ujrah, membaca Quran semata-mata baca dengan mendapat upah. Wa min zalika an yaqra al-ajir al-qari ajzan min al-Quran al-Karim. Dia baca beberapa ayat je, beberapa petikan atau beberapa potongan ayat sahaja daripada Al-Quranul Karim. Ataupun dia tak tentukan beberapa potongan, tapi dia tentukan masa. Okey, baca Quran 15 minit je, kemudian dapat RM500. Sebab suara dia sedap. Okey. Dan ataupun baca Quran 1 juzuk, 30 juzuk, dan hadiahkan pahala bacaan ni kepada si mati. Seolah-olah dia jadi macam sewa. Aku sewa kamu ni untuk baca 30 juzuk,
Tidak kira lah berapa hari habis, tak kira berapa lama kamu nak baca, yang penting habis 30 juz aku bagi duit. Adakah ijarah, sewaan, upah orang seperti ini upah yang sahihah, upah yang sahih ataupun upah yang sah ataupun tidak? Adakah halal kepada pembaca Quran untuk ambil upah ataupun tidak? Di sini pandangan di kalangan ulama mereka ikhtilaf, berbeza pendapat. Dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan tidak sah mengambil upah di atas bacaan Quran dan juga hadiahkan pahala kepada si mati. Tak boleh ambil upah. Baca Quran tak boleh ambil upah, dan hadiahkan kepada si mati tak boleh ambil upah. Ini pendapat daripada ulama-ulama Hanafi, ulama Maliki dan juga ulama-ulama Syafi'i. Antara pendapat yang masyhur termasuk juga tak boleh ambil upah di atas bacaan. Ibnu Abidin dalam mazhab Hanafi, kitab dalam mazhab Hanafi, dia kata pertandingan Quran, dia pertandingan Quran dia masuk free tak apa. Tak, pertandingan Quran yang masuk tu tak bukan dia masuk kena, bukan dia masuk kena, dia memang dapat duit, tapi dapat duit atas dasar dia menang pertandingan. Tapi bukan semua orang dapat duit. Dia masuk, dia dalam isu bertanding Quran, dipanggil musabaqah al-Quran. Kita masuk free tau, tak ada bayar apa-apa. Dia bila kita masuk, kita kena register, bayar, kemudian kumpulkan duit peserta dan jadikan dia sebagai hadiah untuk orang yang menang, maka itu dipanggil sebagai judi. Melainkan kalau ada tajaan daripada pihak yang ketiga, duit bayar juga, duit bayar. Mana peserta ada dalam 50 orang, 50 orang peserta ni semua bayar seorang RM100. Banyaklah kalau 50 boleh dapat 500 ke 5,000, boleh dapat banyaklah duit. Jadi duit tersebut tak digunakan untuk bagi kepada yang menang, tapi untuk kegunaan sewa dewan, untuk kegunaan makan minum. Hadiah kepada pemenang ambil kepada siapa? Ambil daripada ada orang sponsor, ada tajaan daripada pihak ketiga. Itu tidak dikira judi. Bila masuk, kumpulkan duit peserta, kemudian ada peserta yang kalah, ada peserta yang menang. Peserta yang menang akan kaut semua duit-duit tersebut, maka itu dipanggil sebagai judi lah. Sebenarnya dalam pertandingan Quran, kita lebih kepada apa? Lebih kepada siapa yang menang lah. Kita lihat kepada maisir ataupun tidak, judi ataupun tidak. Sebab bukan semua peserta tu dapat duit. Okey, kalau masuk pertandingan lah, bukan semua peserta tu dapat duit. Mungkin ada yang dapat sagu hati. Contoh bila masuk peringkat kebangsaan ni, mungkin dia ada sagu hati kan? Sagu hati sebab dia peringkat kebangsaan, peringkat tinggi. Sebab dia ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, dia membenarkan, termasuk sebahagian kecil di kalangan ulama-ulama Syafi'i dia benarkan. Ulama Syafi'i ada yang benarkan, tapi pendapat yang kita panggil dalam jumlah yang kecil lah, ulama Syafi'i benarkan. Kemudian dalam pendapat yang masyhur dalam mazhab Malik, mereka benarkan juga untuk ambil upah di atas bacaan. Jadi perkara ni kita panggil perkara khilafiyah lah, perkara khilaf, ada ikhtilaf di kalangan ulama. Okey, kalau begitu mungkin tuan-tuan rasa berat tak kalau saya sebut tentang tidak boleh ambil upah di atas bacaan. Jadi kita tidak baca dalil daripada ulama pertama, kita terus skip dulu. Untuk ulama yang kedua yang berpendapat boleh, dia kata boleh ambil upah untuk membaca Quran dan hadiahkan pahala kepada si mati. Ini pendapat yang kita panggil pendapat minoriti di kalangan ulama Syafi'i, dan pendapat ini masyhur, pendapat yang dipegang oleh mazhab Maliki. Apa dia? Kita lihat antara ulama-ulama mutaakhirin di kalangan ulama Syafi'i, dia berpegang harus mengambil upah di atas bacaan Quran untuk si mati dalam 4 gambaran sahaja. Gambaran yang pertama di kalangan ulama Syafi'i, ulama terkemudian dalam mazhab Syafi'i,
dalam 4 gambaran saja. Gambaran yang pertamanya adalah al-qiraah 'indal qubur, iaitu baca Quran di kubur. Bila baca Quran di kubur ni, manfaat bacaan tu kepada siapa? Kepada mayat. Sebab dia duduk kat kubur, memang dia duduk depan kubur untuk orang tu saja dia baca Quran. Bila baca Quran, apa yang berlaku? Akan turun rahmat, turun sakinah, turun ketenangan, ketenteraman pada tempat tersebut. Sebab tu rumah yang dibaca Quran, rumah tersebut syaitan tak akan masuk, sebab tempat yang mana tempat rahmat. Begitu juga kubur, bila kita baca di kubur, tempat yang kita baca depan kubur tadi, orang tersebut akan jadi tenang, sebab tempat baca Quran. Fa mawdi'ul qira'ah 'indal qubur, bila tempat baca Quran di tempat kubur depan orang yang mati tadi, maka itu adalah tempat barakah. Bila tempat barakah, itu adalah illah, sebab untuk sahnya mengambil upah baca Quran di kubur. Macam tuan-tuan lah, bila sebut rumah saya banyak gangguan lah, boleh baca surah Al-Baqarah tak? Nak ajak orang surau baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni ada lebih kurang 2 juzuk setengah, dalam 49-50 muka surat lah, dalam 2 juzuk setengah. Takkan tuan-tuan nak datang, okey, kita bagilah kuih-kuih, roti canai, kemudian air teh, kopi, cukup. Takkan itu saja, mesti dah bagi duit juga. Sebab apa? Tuan-tuan pergi tu nak turunkan berkat pada rumah tadi, supaya tidak ada gangguan dan juga rasa tenang pada rumah tadi. Sudah pasti kena bayar duit. Hukumnya boleh. Sebab apa? Sebab kembali manfaat bacaan tadi kepada si penghuni rumah. Keberkatan akan turun, rahmat akan turun. Itu yang pertama lah. Bacaan di kubur boleh. Bacaan yang kedua adalah al-qiraah ma'ad du'a aqibaha, iaitu membaca Quran bersama dengan doa selepas pada baca Quran. Walau lam takun 'indal qubur, walaupun bukan baca di kubur. Baca di kubur ni, setahu saya di negeri Kelantan ada sebahagian tempat berlaku kematian je, mereka tempah. Memang kerja dia kerja khusus untuk baca Quran di kubur je. Dia bermalam di kubur. Berani dia bermalam di kubur. Dia masuk bermalam di kubur, dia adalah macam bangsal tu. Dia akan, kalau letih, dia akan rehat di situ, dan dia akan habiskan 30 juzuk baca di situ. Dia memang kerja dia, tapi memang dapat duit lah. Dapat duit. Jadi kalau sehari tu ada 5 orang mati, 5 tempahan untuk dia. Jadi itu kita panggil kaya dia waktu tu. Tapi bukan hari-hari tempat tu ada orang mati lah. Tapi bila ada orang mati, dia memang ada pasukan khas. Kita panggil apa? Unit khas. Bila ada je orang mati, pasukan ni akan datang untuk baca Quran. Okey, membaca Quran selepasnya doa, walaupun bukan di kubur, iaitu bija'li misli ma hasala lil qari' min as-sawa' lil mayyit, iaitu dia niat, dia doa untuk pahala bacaan ni sampai kepada si mati. Okey, ataupun sampai kepada orang lain. Sawa'un ayyana al-mustajir lil ajir zamanan aw makanan lil qira'ah wala, sama ada orang yang upah dia tadi, sewa tadi, di atas masa dia. Okey, kamu bacalah Quran berapa banyak pun tak apa, yang penting 3 jam dapat 1 juzuk lah, dapat 5 juzuk lah. Ataupun dia sewa tadi, dia bayar upah di atas tempat baca macam di kubur tadi. Dan doa selepas daripada baca Quran itu adalah aqrab lil ijabah, antara doa yang dimustajabkan selepas baca Quran. Lepas baca Quran kita doa, itu adalah doa mustajab, di antara Allah Ta'ala akan mustajabkan doa. Jadi itulah sebab untuk sahnya mengambil upah di atas bacaan, kerana ada doa lepas dia, ada doa. Jadi sebab yang kedua, ulama Syafi'i kata kita mengambil upah bukan di atas bacaan semata-mata, tetapi di atas masa yang kita gunakan. Masa yang kita gunakan adalah doa selepas daripada bacaan, itu adalah doa mustajab. Jadi masa tersebut dia bayar atas upah tu, atas upah doa selepas daripada baca Quran. Itu dibenarkan. Perkara yang ketiga, ulama Syafi'i kata, ulama mutaakhirin Syafi'i, dia kata apa? Al-qira'ah bi hadratil mustajir aw nahwi waladihi,
baca Quran di hadapan orang tersebut. Yang macam contoh orang nak meninggal dunia ataupun orang yang hidup. Macam kita nak buat majlis. Jadi kita jemput malam ni qari, dan kemudian lepas habis dia baca 15 minit kita bagi duit kepada dia. Itu boleh. Sebab apa? Dia baca depan kita semua untuk kita rasa tenang, sedap dengar. Sebelum kita nak dengar ceramah yang panjang, ceramah 1 jam, tapi nak dengar bacaan Quran 15 minit, tapi dia ambil upah, boleh tak? Boleh. Sebab apa? Dia baca, sebab surau tu yang tempah dia, surau tu yang bayar duit. Jadi dia datang di atas kapasiti jemputan daripada surau ataupun masjid. Perkara yang keempat, al-qira'ah bi zikril mustajir fil qalbi. Dia baca tapi dia sebutkan niatkan orang tadi dalam hati dia. Contoh, tuan-tuan bagi saya, ustaz boleh baca tak Quran ni untuk diri saya ni kurang sihat ni, baca sikit, saya bagi ustaz RM100, baca kan. Lepas main zuhur nanti ustaz bacalah Quran lebih kurang baca 1 juzuk ke, dia bagi RM100. Boleh? Saya boleh ambil. Sebab apa? Saya baca Quran niat dalam hati supaya Allah Ta'ala beri kesembuhan kepada orang tadi. Boleh. Apa dalil-dalil dia? Dia ada dalil daripada Quran, ada dalil daripada hadis, ada dalil dari ada beberapa dalil yang dan dalil daripada istishab. Ada dalam usul istishab. Ini semua tak sempat kita bincang pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada masa-masa yang lain lah. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa, Haji nak tanya apa je? Dia bukan antara yang tak berbeza pandangan di kalangan di kalangan ulama fiqh ni, kerana mereka mengambil dalil sama ada daripada hadis yang lain. Mungkin hadis versi pertama kata ni, hadis versi yang kedua kata macam ni. Jadi ulama ni ambil ni, ulama ni ambil ni. Ataupun cara pemahaman hadis tersebut. Hadis ni, ulama ni faham maksud daripada hadis ni untuk A. Ulama lain kata tak, bukan macam A, tetapi macam ni, macam B. Jadi itu juga ulama berbeza pendapat. Sebab cara pemahaman tu lain. Yang ketiganya, ada beberapa word, perkataan ni dalam bahasa Arab mungkin ada 2-3 makna ataupun lebih. Jadi bila ada perkataan dalam hadis, maknanya satu perkataan tapi ada pelbagai makna. Jadi ulama A kata maksud terjemahan dia begini, makna mengikut maksud yang pertama, jadi maksud dia begini, jadi hukum dia begini. Datang ulama kedua mazhab lain, dia kata tak, maksud daripada word tu, daripada kalimah tu bukan maksud macam A kata, dia maksud ni, maksud B. Betul juga, sebab dia ada 2-3 makna. Jadi bila maknanya lain, dia akan keluar yang kedua adalah hukum lain. Datang mazhab yang ketiga, dia kata sebenarnya makna daripada word, daripada perkataan hadis ni, makna dia macam ni, makna yang ketiga pula, jadi keluar pula hukum lain. Jadi sebab itu berbeza-beza atas faktor yang banyak lah. Itu di antaranya lah. Okey, cukup sekadar dulu. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.